أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Tengok dalam muqaddimah surah Al-Fil di pimpinan Ar-Rahman, dia kata apa? Dinamakan surah Al-Fil gajah kerana pada keseluruhan surah ini, 5 ayat ini Allah Ta'ala telah menceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perihal angkatan tentera yang dipimpin oleh ketuanya yang berkenderaan gajah yang merempuh masuk Makkah Al-Mukarramah dengan tujuan hendak meruntuhkan Baitullah ataupun Kaabah. Tetapi akhirnya mereka telah dibinasakan oleh Allah sebelum mereka mencapai maksudnya. Intisari kandungannya menyatakan akibat buruk orang yang hendak merusakkan semua sesuatu yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Nak meruntuhkan Kaabah, nak merusakkan masjid, nak apa saja. Dan juga menjadi pengajaran kepada sesiapa yang menaruh ingatan buruk terhadap makhluk yang dipelihara kehormatannya dan keselamatannya. Mu jangan cuba nak buat benda tak baik. Kesudahannya tentera musuh Islam yang menceroboh tanah suci Makkah punah ranah, diserang oleh burung ababil. Ababil itu makna burung yang berpasuk-pasukan, berpuak-puak, zau dia mari. Pelik burung ni, tidak dikenali oleh orang Mekah, burung ciak ke burung, tak ada, tiba-tiba je dia datang. Ia melontar mereka dengan sejenis batu kecil, hijara, batu kecil. Batu ni ada sebiji dua yang masih lagi tertinggal. Allah Ta'ala tidak rusakkan dia, sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata aku tengok batu ni berjalur gitu. Ada jalur di rumah Hani. Kecil. Ada besar kacang dal apanya. Kacang dal ada cucah dengan cana tu. Tu ya. Dan menjadikan mereka hancur seperti daun kayu yang dimakan ulat. Baiklah. Itu muqaddimah ringkas kepada surah yang pendek 5 ayat ini, tapi huraiannya panjang. Surah yang ke-105 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau mengetahui bagaimana Tuhanmu telah melakukan kepada angkatan tentera yang dipimpin oleh pembawa gajah? Nama pembawa gajah, setengah ahli tafsir kata nama dia Abrahah. Abrahah, ia hendak meruntuhkan Kaabah. Kisah Abrahah. Allah Ta'ala sebut sini, Tuhan tak sebut nama dia. Dia kata Ashab Al-Fil, yang dibuat oleh tuan-tuan gajah. Apa nama dia? Kita tengok nama dia dalam kitab sirah, kitab sejarah.
kisah sejarah ini. Alhamdulillah tuan-tuan, saya dah tulis sebuah buku, nama dia Makkah Al-Mukarramah, Kelebihan dan Sejarah. Dalam buku ni kita cerita tentang sejarah Mekah. Banyaklah sejarah-sejarah ni. Kalau orang nak pergi umrah, kalau nak pergi haji ke, tak nak pergi mana-mana pun, baca. Zaman PKP lagi senang kita baca untuk buat persiapan. Bila pergi Mekah, oh gini rupanya cerita. Gini. Itu dipanggil, ini buku sejarah Mekah. Alhamdulillah buku ni saya tulis waktu duduk belajar di Madinah dulu lagi. Dengan kembar dia, Madinah Al-Munawwarah, Kelebihan dan Sejarah. Ini kembar ni, kena ada dua ni sekali. InsyaAllah lengkaplah dua tanah haram. Satu lagi tanah haram yang kita tak tulis, iaitulah Baitul Maqdis. Ada cita-cita, tapi belum tercapai. Baik, ringkasan cerita. Saya coba seringkah mungkin untuk kita habiskan huraian ni. Kalau tidak, kena baca buku. Abrahah Al-Habasyi. Abrahah ni, nama dia Abrahah Al-Habasyi, ini orang Ethiopia, Habsyah. Al-Ashram. Dia ni menjadi raja di Yaman. Abrahah ni min qibalin Najasyi fil Habasyah. Najasyi ni raja besar, maharaja dia nama Najasyi. Jawatan dia. Nama raja tu masing-masing lah. Contohnya Najasyi yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla zaman Nabi tu nama dia Ashumah. Ashumah ada kata Ashamah kan. Itu nama dia. Najasyi itu gelaran maharaja. Macam kita jugalah kan. Tuanku tu yang di petua negeri, yang di tua agung itu nama jawatan. Jadi Abrahah Al-Habasyi ni, dia ni jadi raja di Yaman di bawah kerajaan Najasyi di Habasyah. Bila ke Yaman ni masuk di bawah pemerintahan Habasyah, jawabnya dakhalul Yaman, mereka masuk ke Yaman selepas berlakunya peristiwa Al-Ukhdud. Tengok dalam surah Al-Ukhdud, kita dah bincang itu kan tentang parit yang digali itu. Qutila ashabul Ukhdud di Najran. Sekarang ini Najran duduk di Arab Saudi sempadan dengan Yaman, itu Najran nama dia. Itu dari sudut geografinya, dari sudut tarikh daripada Yaman. Maka orang yang dibunuh oleh pemerintah zalim di Najran tu, yang gali parit itu, iaitulah di kalangan Nasara yang beriman, yang mentauhid Allah Ta'ala, mereka yang telah dibakar, dibunuh. Setelah berlakunya peristiwa Abdullah Wadda' yang menjadi orang panggil pemuda yang Allah Ta'ala pilih dia, menyebabkan dengan sebab dia tu orang masuk Islam satu negeri. Tengok dalam surah yang kita dah bincang, dalam surah Al-Buruj, dalam siri-siri kuliah kita ni, insya-Allah. Saya tak ulanglah di sini, tuan-tuan boleh tengok dari rakaman kita. Jadi bila mereka telah diazab, maka lepas pada itu Al-Ahbash, Bapak Habsyi ni serang Yaman. Ni zalim ni. Dan mereka telah memerintah Yaman beberapa ketika. Mandub ataupun gubernur ataupun menteri besar yang memerintah di Yaman itu nama dia Abrahah Al-Ashram. Abrahah Al-Ashram daripada yang dihantar oleh maharaja apa dia? Najasyi. Jadi Abrahah ni dia telah bina sebuah di Sana'a di Yaman kanisah. Kanisah ni macam sebuah gereja, rumah ibadat. Mereka namakan dia dengan Qullais. Nama dia Qullais. Letak bagi tu. Qaf lam yasin. Qullais. Ada kata waqad tuftah duna tasdid. Qullais. Dua baca. Al-Qullais ataupun Qullais. Nama dia punya gereja. Abrahah ni zalim pula dah. Dia mari tawan Yaman sebab Yaman dulu buat zalim kepada orang. Dia pula zalim
dia paksa umal, pekerja-pekerja buruh-buruh ni, tekanan yang begitu dahsyat. Duduk punggah batu-batu yang hebat-hebat ni, dan batu yang dia buat bangunan itu diukir dengan emas ataupun perak. Oh, Masya Allah. Mana di zaman itu teknologi dia cukup besar. Tujuan Abrahahnya nak palingkan, nak tarik manusia supaya mari beribadat di Yaman, di Sana'a. Tapi masalah dia terpaksa kena berlawan dengan Kaabah di Mekah tu. Orang kena Kaabah. Dia ni Kaabah baru buat, kan? Dia pun duk mikir macam mana kita nak selesaikan masalah ni supaya tidak berlaku pertembungan, tak berlaku perlawanan di antara Quraisy dia dengan Kaabah. Ada setengah riwayat kata pemuda Mekah ni pergi ke Yaman, pergi lomo najis dan sebagainya di Quraisy ni. Cerita-cerita banyak lah, kan. Ada kata macam tu. Yang pentingnya Abrahah ni, oleh kerana sama ada orang Mekah pergi kena ke dia, ataupun dia sendiri tu jenis hasad, nak runtuhkan Kaabah supaya tinggal satu je dalam dunia ni, sekitar Jazirah Arab ni, tempat ibadat, maka dia pun kumpul Jaishan Kabiran, satu tentera yang besar, batalion tentera yang besar. Tentera yang kuat, yang besar. Sebab apa? Nak pergi runtuhkan Kaabah. Lepas ni orang pergi ke Yaman. Maka di dalam tentera dia ni, dia nak bawa gajah. Sebab gajah ni asing bagi orang Arab. Orang Arab dia tahu unta je. Orang Arab di Mekah ni tak kenal. Jadi dia bawa satu batalion tentera yang pelik, tak pernah ditengok oleh puak-puak Arab. Kita pergi serang Mekah. Ada yang mengatakan seekor ya dia punya gajahnya, sebab tu nama dia Ashabul Fil. Fil itu seekor. Tapi orang bahasa kata biasalah, tentera bergajah. Maka ramai jugalah dia tu. Mereka tujuan mari ke Mekah nak runtuhkan Kaabah supaya tak ada lagi perlawanan. Bila sampai dekat dengan Mekah, mereka berkumpul satu tempat, nama dia Mughammas. Mughammas ni di mana? Alhamdulillah dalam majalah Solusi, tuan-tuan tengok ni, CD yang ke-136. Dalam majalah Solusi, saya tulis, Solusi dah bagi kat anda ni satu kolom, nama dia Al-Haramain. Ni, Al-Haramain. Anda ada tulis tentang tempat tentera bergajah Abrahah dimusnahkan. Jadi ada riwayat kata di sini, dekat dengan Wadi Muhassir. Wadi Muhassir tu di antara Muzdalifah dengan Mina. Celah tu dia bukan Mina, bukan Muzdalifah, Wadi Muhassir. Katanya di sini tempat tentera bergajah. Tapi setelah diteliti, dikaji, ditengok kitab-kitab, maka ulama mengatakan di Mughammas. Mughammah ni mana ni Mughammah ni? Tuan-tuan boleh belilah majalah ni, kan. Solusi siri 136. Mughammah ni kalau kita nak pergi ke Ja'ranah, nak pergi Ja'ranah, Jemaah haji, jemaah umrah tahu lah tempat dia pergi niat umrah, kan. Kita jumpa stadium. Maka daripada stadium tu kalau kita nak pergi Ja'ranah kiri, kita nak pergi ke Mughammas kanan. Jalan ni akan pergi ke keluar dari Arafah, nak pergi ke Taif. Jadi Abrahah ni bila dia kumpul di Mughammas, puak-puak Arab ni, ketua-ketua Arab mari jumpa dengan dia, mu jangan runtuh Kaabah ni, bahaya. Kaabah ni bukan main-main. Dia ada immunity dia, ada kekebalan dia, jangan. Kalau mu nak, kami bayarlah berapa hak belanja mu. Perjalanan yang utama berapa habis, kami bayar, mu balik. Oh. Rafat. Tak ada, tentera kita kuat. Kaabah tu kecil lah. Sekali sepak di gajah utuh. Oh. Kebetulannya di kawasan tu, unta kepunyaan Abdul Muttalib, datuk Nabi, duk jaga unta situ. Unta dia, budak-budak dia pergi jaga situ, dia apa ni, telah dirampas oleh puak-puak tentera Abrahah. Tentera Abrahah ni ambil unta dia. Orang bagi tahu, "Yey, Abdul Muttalib, untamu kena curi."
Kena rapah kau tentera bergajah. Abdul Muttalib ni cantik orangnya. Dalam kitab sarah kata, kana rajulan aziman wasiman jasiman. Allahu akbar. Tubuhnya tegak, orangnya segak. Oh, orang kata semak. Budak-budak lain kata jetak comel. Masya-Allah. Kata Nabi. Okey, Abdul Muttalib, utang nak apa buat ni? Abdul Muttalib pergi. Dengan geng-geng Abraha ni pergi. Pergi dia cakap tentang utang dia. Aku nak mata balik utang aku. Pelik mu ni, aku tengok mu ni memang kagum lah. Orangnya semak lawa. Tapi pelik, aku mari nak mu mari sini, duk cakap bak unta mu. Dia kan. Abdul Muttalib kata apa? Ini anak Rabbul Ibil, aku ni tuan unta. Walil baiti rabbun saya mena'hu minka. Kaabah, ada tuan dia yang akan menyekat daripada kamu. Mu jangan tak usah duk lah. Kaabah ada tuan. Aku tuan unta. Sebab tu aku mari bincang tentang unta yang aku mari. Allahu akbar. Qala Abraham, siapa dia boleh sekat aku? Mu tengok tentera aku hebat, siapa boleh sekat? Abdul Muttalib kata, anta wazak, ikut mu lah. Mu tak dengar kata aku, mu nak pergi serang juga, sila. Jadi Abraham pun hantar balik unta Abdul Muttalib tok Nabi. Maka Quraisy pun balik ke Mekah. Tak duduk di dekat Kaabah ni. Pakai naik atas bukit. Mana bimbang takut. Mari bala apa, nyasera di Abraha ni, maka mereka pergi sembunyi. Duk atas bukit, duk tengok apa akan jadi.